Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja bersama saya, Nur Kamalia binti Syamsul Anwar. Hasbullah, pada petang yang berbahagia ini, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa setiap manusia yang diciptakan oleh Allah tidak akan terlepas daripada terkena ujian. Ada di antara kita yang diuji dengan kesakitan, kesusahan hidup, kematian dan sebagainya. Jadi, merujuk kepada pernyataan di atas, memang terdapat satu hadis yang menyatakan bahawa Allah SWT akan menurunkan penawar bagi setiap penyakit. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya Allah tidak akan menurunkan sesuatu penyakit melainkan diturunkan bersamanya penawar, riwayat Al-Bukhari. Contohnya penyakit seperti masalah kegagalan organ, utamanya orang yang umurnya di peringkat akhir uzur. Jadi salah satu kaedah yang dilakukan untuk rawatan ialah rawatan pemindahan organ. Ia telah diperkenalkan dalam bidang perubatan moden. Jadi sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu marilah kita berkenalan dengan dua orang panel kita pada hari yang ada pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel kita yang pertama, Saudara Muhammad Daniel, dan panel kita yang kedua, Saudari Syafiqah Azai. Baiklah, pertama sekali, agenda forum kita pada hari ini adalah kita akan mengupas satu isu syariah semasa yang saya kira agak menarik, iaitu pendermaan organ. Justru tanpa membuang masa, saya ingin mengajukan soalan kepada panel pertama kita, Encik Daniel. Apakah itu derma organ dan apakah jenis organ yang boleh didermakan? Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin sekalian. Dan terima kasih juga atas persoalan yang diajukan sebentar tadi. Baiklah, pengertian pendermaan organ secara khususnya ialah proses mendermakan bahagian tubuh badan seseorang untuk transplant selepas dia meninggal dunia. Transplantasi atau pemindahan organ adalah suatu pembedahan yang melibatkan pertukaran organ atau tisu yang mengalami kegagalan fungsinya dengan organ atau tisu yang berfungsi dengan lebih memuaskan daripada seseorang penderma yang telah meninggal dunia. Dengan cara ini, maka kehidupan penerima organ atau tisu itu akan menjadi lebih selesa dan sempurna serta nyawanya akan terselamat. Pada umumnya, organ-organ yang boleh didermakan adalah buah pinggang, jantung, hati, paru-paru dan pankreas. Bukan itu sahaja, tisu badan juga boleh didermakan. Antara contoh tisu-tisu yang boleh didermakan adalah mata, tulang, kulit dan injap jantung. Pendermaan organ dan tisu adalah sangat bermakna. Seseorang penderma akan mengubah kehidupan serta menyelamatkan beberapa pesakit. Wajar untuk saya nyatakan juga di sini bahawa prosedur ini perlu mendapatkan pengesahan dari doktor bahawa pendermaan organ ini dilakukan secara dipersetujui oleh penderma, atau dalam senario yang lain, proses pendermaan organ tidak mempunyai kaitan dengan kematian penderma. Terima kasih kepada saudara Daniel atas penjelasan yang begitu teliti mengenai pengertian derma organ serta jenis organ atau tisu yang boleh didermakan. Hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Di sini dapat saya simpulkan bahawa pendermaan organ adalah amat penting kerana ia mampu menyelamatkan nyawa manusia atau membolehkan penerima organ tersebut untuk meneruskan kehidupan yang lebih berkualiti. Terdapat juga pelbagai organ yang boleh didermakan, antaranya adalah jantung, buah pinggang dan sebagainya. Justru demikianlah penerangan saudara Daniel sebentar tadi. Beralih ke seterusnya, hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai. Hadirin sekalian, ingin saya memperadukan ahli panel kita yang seterusnya untuk membuka minda seisi masyarakat. Dipersilakan saudari Syafiqah untuk mengupas isu dengan lebih lanjut.
mengenai hukum fatwa tentang pendermaan organ dalam Islam dengan lebih spesifik. Dipersilakan saudari. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Selamat sejahtera kepada para hadirin yang dikasihi sekalian. Untuk meneruskan lagi sesi forum kita pada hari ini, saya ingin memperlihatkan dengan lebih lanjut berkenaan pendermaan organ berdasarkan Persidangan Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal-Ehwal Agama Islam Malaysia kali pertama yang membincangkan berkaitan pemindahan jantung dan otak. Persidangan tersebut telah memutuskan bahawa pemindahan mata dan jantung orang mati kepada orang yang hidup adalah dibenarkan, yang ini harus dalam Islam dengan syarat mestilah dalam keadaan yang mendesak dan mustahak, yang bermaksud nyawa penerimanya bergantung kepada pemindahan anggota itu dan pemindahannya adalah difikirkan percaya. Seterusnya, ketika pemindahan jantung, kematian penerima telah dipastikan sebelum dipindahkan jantungnya. Tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil berat supaya tidak ada pembunuhan manusia dan perdagangan anggota-anggotanya, dan paling utama sekali ialah kebenaran hendaklah diperolehi daripada penerima-penerima sebelum pemindahan seorang anggota di dalam kematian biasa atau dari waris di dalam kematian akibat kemalangan. Ia berasaskan kepada beberapa sumber seperti firman Allah SWT. Surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesegaran. Bagi para ulama yang berpegang bahawa pemindahan dan penerimaan organ adalah harus, mereka berpegang kepada beberapa hujah. Berdasarkan firman Allah SWT, surah Al-Ma'idah ayat kedua yang bermaksud, dan tidaklah kamu bertolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolongan kepada melakukan dosa, iaitu maksiat dan pencurian. Diibaratkan sebagai condong diumpil lembu di atas. Hadirin hadirat sekalian, pepatah yang saya sebutkan sebentar tadi sudah cukup untuk menggambarkan keseluruhan intipati yang disampaikan oleh saudara sebentar tadi. Perbuatan tolong-menolong adalah satu perbuatan yang amat mulia dan dianjurkan dalam Islam. Memetik kembali surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa atau maksiat dan pencerobohan. Hadirin yang dihormati, bagi meneruskan perbincangan kita pada petang yang nyaman ini, marilah kita menelusuri inti penting tentang jenis-jenis pendermaan organ. Dengan ini, saya mempersilakan saudara Daniel untuk meluaskan tajuk perbincangan forum kita pada hari ini. Dipersilakan saudara Daniel. Baiklah, dengan sukarelanya saya untuk berkongsi tentang jenis-jenis pendermaan organ kepada para hadirin sekalian. Pertama sekali, saya ingin menjelaskan terdapat dua jenis pendermaan organ, iaitu pendermaan organ kadaverik dan pendermaan organ semasa hidup. Pendermaan organ kadaverik adalah di mana organ-organ akan dikeluarkan setelah penderma meninggal dunia. Ahli keluarga juga boleh memberi keizinan untuk pendermaan organ. Seseorang yang telah meninggal dunia boleh mendermakan buah pinggang, hati, jantung, paru-paru dan juga tisu seperti kornea atau juga dikenali sebagai mata, kulit, injap jantung dan tulang. Manakala pendermaan organ semasa hidup ialah di mana seorang yang masih hidup boleh mendermakan sebahagian hatinya atau salah satu buah pinggang. Pendermaan organ dari penderma hidup adalah sumber organ yang penting memandangkan kekurangan organ dari penderma kadaverik. Terima kasih saudara Daniel atas perkongsian yang amat bermanfaat. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Demikianlah perkongsian saudara Daniel sebentar tadi. Di sini dapat kita simpulkan bahawa terdapat dua jenis pendermaan organ. Yang pertama adalah pendermaan organ cadaveric atau pendermaan organ di mana organ yang didermakan diperoleh melalui penderma yang telah meninggal dunia. Contohnya seperti jantung, kornea dan sebagainya. Seterusnya, jenis pendermaan yang kedua adalah pendermaan organ semasa hidup. Di mana antara organ yang boleh didermakan adalah buah pinggang, paru-paru dan sebagainya. Begitu indah ciptaan Tuhan. Baiklah hadirin yang dikasihi sekalian, marilah kita mempersilakan ahli panel kita, Saudara Syafiqah, bagi mencapahkan lagi lensa perbincangan kita pada hari ini dengan memperlihatkan kepentingan pendermaan organ pada masa kini. Mempersilakan saudari untuk tampil memberikan pencerahan. Terima kasih saudari moderator. Tanpa membuang masa, terdapat beberapa kepentingan dan organ dalam dunia perubatan.
dosis darah dan ubat-ubatan, tetapi semakin merosak kesihatannya. Sekaligus meletakkan dia dalam keadaan kritikal yang hanya mampu menyulurkan hidup dengan pemindahan ginjal baharu. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan pemahaman doktor mengenal penawar sesuatu penyakit dalam prosedur pembedahan. Manakala kepentingan derma organ dalam kalangan masyarakat pula, ia dapat membantu pesakit kronik yang memerlukan organ baharu dan dalam masa yang sama dapat memberi kehidupan yang berkualiti kepada penerima organ. Sidang hadirin, demikianlah tadi penjelasan tentang kepentingan derma organ dalam dunia perubatan. Bagi saya, perkongsian sebentar tadi adalah sangat syarat dengan informasi dan ilmu. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada saudara kita Encik Daniel. Adakah pemindahan organ ini sebenarnya satu perbuatan penyiksa mayat? Mohon penjelasan. Terima kasih saudari Kim. Soalannya, adakah pemindahan organ sama dengan perbuatan menyiksa mayat? Dalam sebuah hadis sahih yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan mematahkan tulang si mati samalah seperti mematahkan tulangnya semasa ia hidup. Pada asasnya, hadis ini melarang dilakukan penghinaan ke atas orang yang sudah meninggal dunia. Islam amat menitik beratkan soal memberi penghormatan kepada orang yang sudah meninggal dunia, baik orang Islam maupun orang bukan Islam. Perbuatan memecahkan atau mematahkan tulang si mati yang sering dikaitkan dengan menyiksa mayat seperti yang dinyatakan dalam hadis ini adalah merujuk kepada perbuatan yang tidak bermanfaat. Bagaimanapun, pemindahan dan pendermaan organ bukan dilakukan kerana niat jahat ataupun dengan tujuan yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, pemindahan dan pendermaan organ dilakukan sebagai pilihan terakhir bagi menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan organ tersebut. Memelihara nyawa ialah salah satu daripada objektif syariah. Larangan yang dinyatakan menerusi hadis ini terbatal apabila wujud keperluan yang lebih utama yang mengatasi larangan tersebut, iaitu untuk menyelamatkan nyawa manusia. Niat di sebalik pendermaan organ adalah murni dan baik. Pemindahan organ dilakukan hanya apabila tiada alternatif lain bagi menyelamatkan nyawa pesakit. Dalam hal ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diterjemahkan, maka sesiapa terpaksa kerana darurat sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula ia melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Proses pemindahan organ juga dilakukan dengan penuh cermat, teliti dan penuh penghormatan terhadap tubuh penderma yang sudah meninggal dunia, sama seperti penderma yang masih hidup. Malah, proses pemindahan organ juga dijalankan dengan secepat mungkin bagi membolehkan proses pengebumian jenazah tidak terkendali. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar tadi mengenai satu mitos yang sering beredar dalam masyarakat. Saya yakin dengan adanya penjelasan yang panjang lebar tadi serta padat, masyarakat akan lebih peka serta cakna mengenai hukum pemindahan organ dalam Islam. Baiklah, sebelum kita menamatkan forum kita pada hari ini, saya pasti bahawa salah seorang panel kita pada hari ini masih mempunyai sedikit lagi ilmu yang ingin disampaikan kepada para hadirin. Silakan Encik Daniel. Terima kasih kerana mengingatkan saya, saudari Kamalia. Saya mahu pasti soalan ini pasti di antara persoalan yang permai di minda penonton kita pada hari ini, iaitu apakah hukum apabila orang Islam ingin menerima organ dari orang bukan Islam. Di sini saya akan berkongsi dengan para hadirin sekalian tentang perkara tersebut. Tiada larangan dalam syarak bagi memindahkan organ orang bukan Islam kepada orang Islam. Ini kerana organ manusia tidak bersifat Islam atau kufur. Sebaliknya, organ ialah alat yang digunakan oleh manusia bagi melaksanakan tuntutan akidah. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau menghukumkan bahawa tubuh badan orang bukan Islam adalah Islam. Ini kerana perkara yang dimaksudkan kufur dan Islam seseorang itu bukanlah anggota zahir, tetapi roh manusia itu. Maka, tiada halangan syarak untuk orang Islam bagi mengambil manfaat daripada organ-organ orang bukan Islam yang didermakan. Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa. Oleh itu, dapat saya simpulkan di sini bahawa pendermaan organ adalah satu kontribusi yang tidak ternilai harganya. Kerana bukan saja kita berbakti kepada penerima organ, malah sebenarnya kita turut berbakti kepada masyarakat dan negara. Impaknya turut dirasai sehingga ke generasi masa hadapan melalui penyelidikan bidang perubatan.
Hadirin yang dikasihi serta dihormati sekalian, masa kini telah tinggal beberapa minit saja lagi. Kini telah tiba masanya untuk kita menutup tirai perbincangan kita pada hari ini. Bagi menutup pentas forum kita pada hari ini, saya ingin mempersembahkan sebuah pantun. Madah diungkap, santun bintara, pantun dilantun mengusik hati, salah dan silap tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Sekarang kita telah tiba di sesi yang terakhir, iaitu sesi soal jawab. Dipersilakan para hadirin yang ingin mengajukan soalan kepada para panel kita. Dipersilakan. Baiklah, ada satu soalan yang telah diberikan oleh para hadirin kita iaitu PP. Adakah penderma organ melanggar hak dan amanah yang diberikan kepadanya supaya memelihara maruah dan kehormatan jasadnya apabila dia mendermakan organ? Jadi diharap panel kita pada hari ini dapat menjawab persoalan para hadirin kita. Dipersilakan. Baiklah, untuk menjawab soalan tersebut, manusia adalah sebaik-baik dan semulia-mulia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti yang dinyatakan oleh Allah menerusi ayat Al-Quran, surah Al-Isra ayat 170 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam dan kami telah memberi mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. Dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk lain yang kami ciptakan. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia dengan ciptaan yang sebaik-baiknya, termasuklah tubuh badan manusia. Sebagai umat Islam, kita percaya bahawa tubuh badan ini ialah anugerah Allah dan amanah Allah. Ini bermakna tubuh badan perlu dijaga dan diberikan haknya baik semasa hidup maupun selepas meninggal dunia. Hak semasa hidup adalah seperti menjaga kesihatan fizikal, memelihara tubuh badan daripada kecederaan yang disengajakan dan sebagainya. Hak selepas meninggal dunia ialah dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Perbuatan menderma organ baik semasa hidup maupun selepas meninggal dunia sama sekali tidak bermaksud seseorang itu melanggar hak dan amanah tubuh badannya. Kerana penderma bukan dengan sengaja mencacatkan atau merosakkan anggotanya. Sebaliknya, perbuatan menderma organ dilakukan dengan niat yang baik bagi menyelamatkan nyawa orang lain. Dalam kata lain, perbuatan menderma organ memberi peluang kepada orang lain untuk meneruskan kehidupannya di samping menunaikan hak dan amanahnya terhadap tubuh badannya. Berkaitan perkara ini, Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahawa perbuatan mengambil anggota daripada jenazah tidak menafikan kehormatan jenazah itu. Jika kita percaya bahawa tubuh badan ini milik Allah, maka kita tidak seharusnya takut untuk menermakan organ kita kepada orang lain. Tambahan pula, nyawa yang dihendak diselamatkan itu juga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Baiklah, diharap jawapan yang diberikan oleh panel kita sebentar tadi dapat menjawab segala kekeliruan yang mungkin dialami oleh para hadirin kita. Seterusnya, para hadirin yang masih mempunyai persoalan boleh diminta tampil untuk mengajukan soalan. Baiklah, soalan seterusnya, adakah orang yang mendermakan organ ini organnya akan dibangkitkan adakah orang yang mendermakan organnya akan dibangkitkan pada hari akhirat tanpa organ-organ yang didermakannya? Mohon penjelasan panel kita. Terima kasih atas soalan yang ditanyakan tadi. Saya akan cuba terangkan dengan sebaik mungkin. Setiap orang Islam yang beriman percaya bahawa hari kiamat akan berlaku. Apabila hari kiamat berlaku, segala yang ada di muka bumi ini akan hancur musnah. Tidak ada satu pun yang akan tinggal selamat, termasuk tubuh badan manusia. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang kekal abadi. Apabila manusia dibangkitkan pada hari akhirat di padang mahsyar, manusia akan dibangkitkan dengan mengikut amalan yang telah mereka lakukan di muka bumi ini. Jika banyak amalan baiknya, maka dia akan dibangkitkan dengan dalam bentuk yang lebih baik dan mulia. Sebaliknya, jika banyak amalan buruknya, maka dia akan dibangkitkan dalam bentuk yang lebih buruk dan hina. Maka seharusnya sebagai orang Islam yang beriman, kita tidak sepatutnya timbul isu sama ada kita akan dibangkitkan dengan organ yang telah kita dermakan. Ini kerana kita percaya bahawa segala-galanya akan musnah pada hari kiamat apabila ditiupnya sangkakala.
sebelum kita dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihimpun dan dihisap di padang mahsyar. Hakikat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan semula manusia selepas semuanya hancur disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berikut, yang bermaksud, katakanlah, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya, dan ia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Okay, sekian, terima kasih. Seterusnya, sekiranya para hadirin masih mempunyai kekeliruan, diminta untuk tampil mengajukan soalan. Baiklah, soalan seterusnya daripada Nurul Huda. Adakah penderma organ menanggung dosa orang yang menerima organnya? Diminta untuk mana-mana panel untuk tampil menjawab persoalan ini. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Soalannya, adakah penerima organ menanggung dosa orang yang menerima organnya? Jawapannya tidak, kerana setiap orang mukallaf iaitu balik, berakal dan bermain, bertanggungjawab ke atas tindak tanduknya sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, katakanlah, patutkah aku mencari Tuhan selain Allah padahal dialah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu, dan tiadalah dosa yang diusahakan oleh tiap-tiap seseorang, melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya. Dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kamu kembali. Lalu ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu berselisihan kepadanya. Sebaliknya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi berpandangan bahawa orang yang menerima organ akan diberikan ganjaran pahala kerana perbuatan menerima organ terangkum di bawah sedekah jariah yang merupakan salah satu daripada 3 perkara yang akan memberi ganjaran berterusan selepas kematian. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang insan meninggal dunia, terputus daripadanya segala amalan kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dan anak yang soleh yang mendoakannya. Semoga persoalan tersebut menjawab. Terima kasih. Baiklah, semoga persoalan para hadirin terjawab oleh para panel kita. Maka dengan ini tamatlah sesi forum kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pembentang dan soalan-soalan yang diberikan. Saya pun ada beberapa soalan. Saya sebenarnya saya nak baik. Saya cuma nak baik. Jadi saya cakap je lah. Kalau saya cakap laju, minta ulangkan, ulanglah. Kalau tak, awak dengar apa saya cakap. Ada satu kisah, bukan kisah lah. Dia macam cerita lah, cerita tu kisah lah ya. Orang tu orang ni orang jahat lah, orang jahat. Mafia lah. Kita nak cakap orang paling jahat siapa? Mafia boleh lah kot. Semua benda dosa, semua jenis dosa dia tak pernah tak lakukan lah, semua benda dia buat. Jahat lah kan, paling jahat. Nak jadikan cerita, dia lumpuh disebabkan masalah buah pinggang dan sebagainya. Okey. Kemudian adalah seorang hamba Allah ni orang Islam meninggal. Dia ni lumpuh lama lah, dalam 5 tahun, 6 tahun macam tu lah, sebab dia cari buah pinggang yang sesuai untuk dia tak dapat. Buah pinggang dan hati. Buah pinggang dan hati tak dapat. Lama lah, dalam saya lupa dalam 7 tahun macam tu. Disebabkan dia dapat buah pinggang orang yang baik tu tadi, katakanlah perempuan A lah, nama dia siapa, nama dia Muslimah lah kan, dia dapat buah pinggang dan hati. Disebabkan itu dia kembali melakukan kejahatan. Saya dah dengar tadi ada soalan tu, tapi soalan
soalan jawapan yang diberikan tu tak kena pada saya lah. Dia melakukan kejahatan lah, dia dah sihat kan, dia dapat bawa pinggan, dia boleh jalan, dia boleh tembak, dia boleh bunuh orang, dia boleh merompak dan sebagainya. Adakah orang yang menderma si mati tu terpalit dosanya sekali? Itu satu soalan. Untuk jawab soalan pertama Ustazah tadi, ini organ apabila kita telah mendermakan organ itu, maksudnya kita dah, organ tu dah menjadi hak miliknya. Jadi kita tak akan menanggung dosa orang yang menerima organ tersebut sebab kita telah mendermanya, dan organ tersebut juga tidak mempunyai sifat sama ada Islam atau kufur. Jadi organ tersebut tak ada kaitan dengan orang yang menderma itu bakal menerima pahala atau dosa apabila orang yang menerima itu melakukan sesuatu perkara. Jelas tak penjelasan saya?